Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zafaria binti Rizwan dari OUM Bangi dalam jurusan Pengajian Islam dengan Pendidikan. Pada hari ini saya akan menerangkan satu pelan pembelajaran peribadi. Baiklah, apa itu pelan pembelajaran peribadi? Pelan pembelajaran peribadi adalah perancangan yang disusun oleh individu itu sendiri menyatakan proses pembelajaran dan ianya seiring dengan situasi semasa, sekaligus menepati kebolehan kehidupan masa kini. Perkembangan sesebuah tamadun Islam bermula dengan masyarakat yang sistematik. Ianya bertitik tolak dari pemikiran intelektual yang pesat dari semua aspek, merangkumi aspek pendidikan, ekonomi, teknologi maupun sosial. Saya telah memilih 3 kemahiran dalam pelan pembelajaran peribadi ini. Yang pertama, kemahiran berfikir secara kritikal. Yang kedua, kemahiran secara komunikasi. Dan yang ketiga, kemahiran secara teknologi, di mana aktiviti manusia merangkumi satu ilmu dan kefahaman yang melibatkan mental dan otak manusia. Secara amnya, manusia telah diciptakan secara tersendiri mempunyai ciri-ciri pemikiran kritikal ini. Sebagai contoh, apabila seorang murid dan guru di dalam kelas, seorang guru telah memberikan suatu latihan kepada anak murid. Dan dengan arahan yang baik, anak murid itu akan menyediakan suatu tugasan mengikut arahan yang diberikan. Namun, murid yang mempunyai pemikiran kritikal ini akan memikirkan lebih daripada apa yang telah diberikan oleh guru mereka. Oleh yang demikian, pemikiran ini amat penting bukan sahaja dalam kehidupan seharian di sekolah, malah ianya berguna dan sangat penting sama ada di sektor swasta ataupun awam. Maka, pentingnya aspek pemikiran kritikal di dalam kehidupan seharian sebagai aspek kejayaan masyarakat kini. Baiklah, kemahiran yang kedua adalah kemahiran berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu penguasaan atau kelebihan atau pengalaman atau juga bakat yang dikuasai oleh sesuatu perkara atau seseorang individu. Dan komunikasi ini sendiri didefinisikan sebagai satu proses pertukaran maklumat di antara seorang individu atau individu yang lain. Aspek ini melibatkan penggunaan beberapa kemahiran seperti kemahiran mendengar, kemahiran mentafsir, kemahiran berfikir dan sebagainya. Pendengaran yang baik dan aktif akan menyebabkan kawalan nada suara pada suatu-satu masa atau satu-satu keadaan menjadi lebih tenteram dan dapat dikuasai dengan mudah. Komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu kata sepakat yang berkualiti dalam kehidupan. Kemahiran yang ketiga adalah kemahiran teknologi. Apa itu kemahiran teknologi? Teknologi merupakan gabungan di antara sains dan kebolehan seseorang. Sebagai contoh, bercerita berkenaan pandemik yang berlaku pada tahun 2020, berkenaan teknologi yang dipelajari. Murid-murid yang tidak mahu menggunakan teknologi pada waktu itu akan ketinggalan ke belakang dan mereka tidak dapat menguasai pembelajaran walaupun pada waktu itu Malaysia diuji dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Maka kita semua tahu teknologi adalah amat penting bagi meningkatkan mentaliti dan pemikiran terutama anak-anak murid di sekolah. Dan kemahiran teknologi ini juga sangat berguna bukan sahaja kepada anak murid, malah kepada ibu-ibu, kepada pekerja-pekerja di luar sana, mudah untuk mendapat sebarang maklumat dan informasi yang terkini.
Akhir kata, setiap pihak seharusnya bersedia untuk melakukan anjakan paradigma untuk memanfaatkan sama ada dari segi kemahiran teknologi, kemahiran pemikiran secara kritikal maupun secara komunikasi. Moga segala kemahiran yang ada ini dapat membantu kita khususnya seperti sektor pendidikan di Malaysia. Moga segala kemahiran ini akan terus diterapkan dan diamalkan dalam sistem pendidikan khususnya agar pendidikan di Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang lain. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.